Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bank BSI Cawangan Singapura yang kini sudah tidak beroperasi tergoda dengan saiz bayaran untuk transaksi melibatkan $864.5 juta bersamaan dengan RM4.09 bilion dari SRC International, menurut bekas pegawai bank itu Kevin Swampilai. Swampilai berkata demikian dalam salinan pernyataan saksi bagi pihak SRC dalam kes saman syarikat itu terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak berjumlah $1.18 bilion di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Saman itu berhubung dakwaan transaksi salah melibatkan RM4 bilion pinjaman daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP kepada SRC antara 2011 dan 2012. Dalam pernyataan bertulisnya, Swampilai berkata pemindahan 8 peringkat dari SRC ke sebuah akaun menggunakan nama SRC di British Virgin Islands berjumlah $864.5 juta antara November 2011 hingga April 2012. Swampilai yang bekerja dengan Bank BSI Singapura dari 2010 hingga 2015 mengakui yang transaksi tersebut yang melalui Bank BSI adalah palsu dan dibuat hanya untuk memberikan ilusi keabsahan kepada SRC dan pemegang taruh lain di Malaysia. Katanya, transaksi itu dibuat atas arahan ahli perniagaan dalam pelarian, Joe Low, dan bank bertanggung jawab untuk melaporkan transaksi meragukan kepada Monetary Authority of Singapore (MAS) dan Jabatan Hal Ehwal Komersial Polis Republik itu. Menyifatkan yang Low seperti bertindak dengan pengetahuan Najib, Swampilai berkata transaksi itu memang meragukan, memandangkan Joe Low tidak menyatakan maklumat berkenaan destinasi akhir wang tersebut. Dia juga berkata Bank BSI tidak mematuhi tanggung jawabnya di bawah undang-undang untuk mendedahkan atau melaporkan transaksi itu kepada MAS. Setakat pengetahuan dan pemahaman saya, Bank BSI gagal untuk berbuat demikian kerana ia mungkin tergoda dengan saiz bayaran yang diperolehinya bagi transaksi-transaksi itu. Ini menyebabkan Bank BSI Singapura gagal dalam piawaian kawal selianya, katanya lagi. Pendengaran di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung esok. Bank BSI Cawangan Singapura yang kini sudah tidak beroperasi tergoda dengan saiz bayaran untuk transaksi melibatkan $864.5 juta bersamaan dengan RM4.09 bilion dari SRC International, menurut bekas pegawai bank itu Kevin Swampilai. Swampilai berkata demikian dalam salinan pernyataan saksi bagi pihak SRC dalam kes saman syarikat itu terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak berjumlah $1.18 bilion di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Saman itu berhubung dakwaan transaksi salah melibatkan RM4 bilion
pinjaman daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP kepada SRC antara 2011 dan 2012. Dalam pernyataan bertulisnya, Swampilai berkata pemindahan 8 peringkat dari SRC ke sebuah akaun menggunakan nama SRC di British Virgin Islands berjumlah US dollar 864.5 juta antara November 2011 hingga April 2012. Swampilai yang bekerja dengan Bank BSI Singapura dari 2010 hingga 2015 mengakui yang transaksi tersebut yang melalui Bank BSI adalah palsu dan dibuat hanya untuk memberikan ilusi keabsahan kepada SRC dan pemegang taruh lain di Malaysia. Katanya, transaksi itu dibuat atas arahan ahli perniagaan dalam pelarian, Joe Low, dan bank bertanggung jawab untuk melaporkan transaksi meragukan kepada Monetary Authority of Singapore (MAS) dan Jabatan Hal Ehwal Komersial Polis Republik itu. Menyifatkan yang Low seperti bertindak dengan pengetahuan Najib, Swampilai berkata transaksi itu memang meragukan, memandangkan Joe Low tidak menyatakan maklumat berkenaan destinasi akhir wang tersebut. Dia juga berkata Bank BSI tidak mematuhi tanggung jawabnya di bawah undang-undang untuk mendedahkan atau melaporkan transaksi itu kepada MAS. Setakat pengetahuan dan pemahaman saya, Bank BSI gagal untuk berbuat demikian kerana ia mungkin tergoda dengan saiz bayaran yang diperolehinya bagi transaksi-transaksi itu. Ini menyebabkan Bank BSI Singapura gagal dalam piawaian kawal selianya, katanya lagi. Pendengaran di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung esok.